Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammut taslim ala sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Masih lagi kita diberi kesempatan untuk berada di majlis hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada siri yang lepas, suka untuk saya ulang balik. Yang mana yang lepas saya telah sentuh berkenaan dengan sadaqatun tatawwu'. Dalam perbahasan sedekah dibahagikan kepada dua, iaitu sedekah yang berbentuk sunat dan yang kedua adalah wajib. Sedekah yang wajib itu adalah zakat. Kemudian sedekah yang sunat, seperti mana yang setelah saya sebutkan, apabila tangan kanan memberi, tangan kiri tidak mengetahui. Itu adalah satu bentuk kinayah ataupun apa Melayu panggil kinayah. Ini adalah satu cakapan yang berupa sindiran ataupun cakap bukan direct lah. Dalam bahasa Melayu kita panggil. Dalam Arab dipanggil adalah kinayah. Idza anfaqa yaminuhu la ta'lamu shimaluhu. Apabila tangan kanan memberi, kiri tak tahu, mengisyaratkan bahawasanya orang yang terdekat, yang paling hampir dengan dia pun tak tahu apa kebajikan yang dia buat. Setiap apa yang kita lakukan, Allah Subhanahu wa taala sebut, "Wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim." Surah Al-Baqarah. "Wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah." Surah Al-Baqarah. Kedua-dua ayat ini membawa maksud apa saja kebaikan yang kamu buat. Taf'al ni maksud lakukan dengan perbuatan ataupun dengan lisan, itu masuk dalam kategori taf'al. Maksudnya perbuatan yang bersifat zahir, bukan perbuatan bersifat hati. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah, itu satu. Yang kedua, wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Alim ini bermaksud maha mengetahui. Tidak ada seorang pun di kalangan manusia yang diberi ataupun boleh disifatkan sebagai alimun. Tapi nak kata dia alim, boleh. Apa beza alim dan alim? Ain alif lam mim, dia panggil alim. Orang yang ada ilmu banyak, dia panggil alim. Tapi kalau kata alimun, ain lam ya mim, bezanya ditambah satu huruf, iaitu ya. Dia dalam bahasa Arab, bila tambah satu huruf, dia panggil ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatil ma'na. Tambah satu huruf akan membawa makna yang berlainan. Berlainan dari sudut mana? Kalau alimun diterjemahkan dengan maha mengetahui, tidak ada seorang pun di kalangan manusia yang boleh disifatkan dengan alim kecuali Allah Subhanahu wa taala. Karena ilmu Allah Subhanahu wa taala berbeza dengan kita. Yas'alunaka 'anir ruh qulir ruh min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Wa ma utitum, dan tidak diberikan kepada kamu ilmu itu illa qalila, kecuali sedikit. Banyak yang kita tak tahu berbanding yang kita tahu. Sebab itu kita tak boleh disifatkan sebagai alimun, kerana itu adalah sifat Allah Subhanahu wa taala yang tidak dimiliki oleh orang lain.
Ayat itu bermaksud apa saja kebaikan yang kita buat, walaupun sekecil mana yang kita buat, sama ada orang tahu ataupun orang tak tahu, maka Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa tahu. Karena sifat ilmu Allah ni dipanggil inkishaf. Inkishaf ini dengan maksud la yakhfa an ilmihi syai'. Tidak tersembunyi daripada pengetahuan Allah sikit pun. Kita nak sorok daripada orang boleh. Saya nak sembunyikan daripada tuan-tuan, saya nak sembunyikan daripada orang terdekat dengan saya, boleh. Tapi saya nak sembunyikan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, tak mampu. Karena itu adalah sifat Allah. Kalau kita tadabbur dan kita faham salah satu daripada Asmaul Husna, alimun, kita akan dapat rasakan betapa hebatnya Allah Subhanahu Wa Taala setiap nama-nama dia. Sebab itu diterjemahkan dengan Maha. Maha ni segala-galanya. Jadi ayat itu membawa maksud sedekah yang sunat, walaupun sekecil mana yang kita buat. Kita bantu orang dalam keadaan susah. Allah Subhanahu Wa Taala tahu, walaupun orang tak tahu. Kadang kita bagi banyak mana kita tak ingat. Kita bagi, kita pernah sedekah, tapi kita lupa berapa kita sedekah. Sebab itu ulama mengatakan, kalau kita buat baik, eloknya lupalah. Kalau kita banyak buat baik, kebaikan yang kita buat elok, sebaiknya minta kita lupa. Kalau kita buat perkara yang tak baik, seeloknya jangan kita lupa. Kena ingat. Jangan buat-buat lupa. Ingat supaya apa? Supaya kita jadikan dia sebagai iktibar. Supaya ada rasa penyesalan dalam diri untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab dia ingat dia pernah buat dosa dulu. Tapi kalau dia buat baik, kalau dia ingat, hujung pangkalnya dia akan menyebabkan kepada apa? Manni wal adha. Manni wal adha, mengungkit serta menyakiti hati orang lain. Saya pernah memberikan contoh, saya pernah memberikan kepada seseorang itu RM100. Kemudian ada konflik antara dia dengan saya. Dan saya ingat saya pernah berikan kepada dia RM1. Kemudian saya kata, alah, aku bagi kamu dulu RM1. Itu dipanggil apa? Manni, ungkit. Apabila berlaku ungkit begitu, abtalallahu a'mal, batal amalan dia. Batal amalan dengan maksud apa? Pahalanya sia-sia. Sebab tu dalam ayat Allah kata, la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang mukmin, la tubtilu sadaqatikum, dengan mana la tubtilu sawabaq sadaqatikum. Jangan kamu batalkan pahala sedekah kamu yang kamu pernah bagi dulu. Macam mana boleh batal pahala tu? Kosong Tuhan bagi, tak ada markah. Bil manni wal adha, dengan ungkit-mengungkit dan menyakiti hati orang yang kita bagi kepada dia. Saya pernah menerima, contoh, saya pernah menerima RM1,000 hasil sumbangan orang. Orang bagi dekat saya lah, bantu saya ataupun sedekah dekat saya. Kemudian diungkit balik, dia pernah bagi RM1,000 saya. Apa perasaan saya? Azab, sakit hati, sedih. Itu dimaksudkan la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha kalladhi yunfiqu malahu ria'an nas. Ri'a maksudnya riak, menonjolkan. Dan saya pernah sebutkan yang lepas, apabila kita melakukan perkara yang wajib, perkara yang fardu, kita kena zahirkan, kena tunjuk kepada orang ramai. Saya telah berzakat sekian. Oh, ini riak lah, ditunjuk dekat orang dalam zakat. Tak, itu bukan riak. Itu ada satu galakan untuk orang lain tiru, untuk orang lain juga turut berzakat. Saya telah melakukan solat fardu di masjid. Oh, riak lah? Tak, ada satu galakan supaya menarik orang lain juga datang ke masjid. Tapi amalan sunat, kaedah dia yang telah digariskan oleh Nabi, bila tangan kanan bagi, kiri tak tahu. Baik, ini saya ulang balik apa yang lepas. Dan pada malam ini adalah saya nak menceritakan tentang fadilah dan juga kelebihan kita melakukan solat sunat, ataupun disebut terutamanya adalah rawatib. Satu hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala qala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi dipanggil. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi yang telah diriwayatkan oleh Abu Hurairah,
dalam kitab Sahih Al-Bukhari, Allah Ta'ala berfirman, man 'ada li waliyan faqad adzantuhu bil harbi. Siapa yang menyakiti wali aku. Siapa yang rasa dia wali? Siapa yang dia rasa dia wali Allah? Tak ada orang rasa dia wali Allah kan? Siapa yang menyakiti wali aku, maksudnya orang yang Allah Ta'ala sayang, faqad adzantuhu bil harbi. Harbi ni maksudnya perang. Allah Subhanahu wa Ta'ala bila sebut isytiharkan perang ni beratlah. Contoh dalam ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala isytiharkan perang kepada orang yang mengamalkan riba. Dalam Quran surah Al-Baqarah. Fa'zanu biharbin minallahi wa rasul. Siapa yang berinteraksi. Kadang benda ni kita tak nampak kata serius. Tak nampak serius. Kita nampak yang selalunya lah. Oh, bila jadi satu bencana, bila jadi satu musibah, oh ini sebab dia berlaku banyak orang tak semayang, berlaku orang kata apa, penzinaan dan sebagainya. Memang salah satu faktor. Tapi riba dia buat macam tak tahu ya. Riba juga termasuk dan juga sebaris dalam kategori sab'u mubiqat. Apa dia sab'u mubiqat yang disebutkan dalam hadis? Nabi SAW kata, ittaqu sab'a mubiqatin. Hindari 7 pembinasa. Maksudnya dia termasuk dalam kategori kabair, dosa besar. Syirku billah, bunuh, zina, makan harta anak yatim, riba. Sebaris. Dia sebaris. Tapi bila sekarang ni seolah-olah benda tu dah jadi halal. Seolah-olah benda tu dengan rasa tidak salah. Kalau orang yang mencuri, orang yang mencuri dengan terang-terangan, zahir, masuk kedai, pecah rumah dan sebagainya, dia nampak itu adalah satu kesalahan besar. Sama juga, sebaris juga dengan orang yang mencuri tetapi dengan mungkin lebih berhemah. Mungkin dikatakan dengan lebih berhemah. Ataupun ada polisi dia. Mencuri dengan rasa lebih sopan. Orang pun tak perasan kata dia mencuri. Nampak macam halal, nampak macam biasa, tapi dia sebaris. Begitu juga orang yang mengamalkan riba, termasuklah orang yang memberi, yang menerima, yang menyuruh, yang mensurat, semua yang berkaitan dengan dia. Faqa'adzantuhu bil harbi minallah wa rasulullah, isytiharkan perang. Seperti mana dalam hadis ini Nabi SAW mengatakan bahawa Allah berfirman dalam hadis Qudsi, siapa yang menyakiti wali aku, maksudnya orang yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada seorang pun kita yang rasa kita ni adalah wali Allah. Tak. Kita cak ayam ya. Nak kata kita adalah orang yang disayangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tak. Habis macam mana nak kenal? Macam mana kita nak kenal? Kita takkan kenal. Kita takkan kenal orang yang hampir dengan Allah Subhanahu Wa Taala kerana dia tidak ada tanda, tidak ada petunjuk. Bahkan amalan tersebut ataupun perkara yang mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala nanti kita akan bincang. Kemudian kata Allah, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaratuhu alaihi. Dan tidak mendekatkan diri kepada aku oleh hamba aku dengan sesuatu yang lebih aku suka daripada apa yang aku telah fardukan kepada dia. Maksudnya dia melakukan amalan fardu tapi tak cukup dengan itu, ditambah lagi dengan amal lain. Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil. Sentiasalah hamba aku itu yataqarrabu, taqarrub dekat. Dekat ini bukan dengan maksud dekat tempat. Dekat dengan Allah ini maksudnya kedudukan. Kedudukan dia tu orang yang dekat dengan Allah. Macam mana orang yang dekat dengan Allah itu, apa kunci dia? Apa kunci dia untuk mendekatkan diri kepada Allah? Dalam hadis ini menyebutkan bin nawafil, dengan solat-solat sunat. Nawafil ni nafilah lah. Di nawafil ni dipanggil plural, jamak, yang bermaksud nafilah, amalan-amalan sunat, terutamanya adalah solat yang kita sebut sebagai rawatib ataupun rawatibah. Rawatib ini maksudnya mengiringi waktu.
dia kita kena faham satu benda. Allah Subhanahu Wa Taala telah fardukan kepada kita bermacam-macam jenis fardu. Solat, puasa, zakat dan haji. Tetapi amalan fardu itu sahaja, adakah kita yakin dan kita pasti kita telah menyempurnakan yang fardu? Adakah kita yakin yang fardu kita tu confirm diterima oleh Allah? Siapa yang berani yakin ni? Saya tak yakin. Yang mana yang fardu itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada seorang pun yakin. Bahkan Nabi SAW mengajar, kalau kita tengok apa yang telah diajar oleh Rasulullah, yang fardu itu Nabi tunjukkan kepada orang. Yang fardu Nabi tunjukkan kepada umat. Apa dia amal-amalan fardu? Solat berjemaah, solat fardu dan sebagainya. Nabi zahirkan dan Nabi wawarkan perkara tersebut. Dan amal-amalan sunat Nabi tidak wawarkan. Habis macam mana kita boleh tahu? Tidak lain dan tidak bukan, dia diceritakan oleh isteri Rasulullah sendiri. Sebab itu amalan-amalan yang dilakukan oleh Rasulullah di dalam rumah tak ada sahabat-sahabat yang riwayatkan, kecuali Aisyah, Maimunah, Safiyah, semua isteri Rasulullah ya. Sebab apa? Sebab dalam rumah siapa yang tinggal dengan Rasulullah yang tahu. Sehingga disebutkan dalam hadis, Aisyah bertanya kepada Rasulullah, kenapa semayang teruk-teruk ni? Laqad ghufira ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Wahai Rasulullah, kenapa sembahyang teruk sangat? Kamu ni tak ada dosa. Lalu jawapan Nabi SAW itu menunjukkan bahawa baginda berada pada kedudukan makam yang tertinggi dalam mensyukuri nikmat. Afala akunu 'abdan syakura. Salahkah untuk aku menjadi hamba yang bersyukur? Ini dipanggil ikhlas tahap paling tinggi. Ikhlas tahap paling tinggi. Ikhlas ini dia ada level. Dia ada kedudukan, dia ada pangkat dia. Yang pertama, ikhlas para Nabi dan juga Rasul. Ini memang kita tak akan dapat. Yang kedua, ikhlas para awliya-illah, kekasih Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang Tuhan sayang. Ini mungkin akan dapat. Yang ketiga adalah ikhlas awam. Ikhlas orang kebanyakan. Macam mana ikhlas awam? Buat sesuatu hendak mendapatkan pahala daripada Allah. Kenapa kamu buat ni? Kenapa buat sunat? Ada fadilat dia. Fadilat dia sekian disebutkan oleh Rasul. Saya nak fadilat tu. Adakah ikhlas? Ya, ikhlas juga. Sebab tu saya pernah sebut sebelum ni. Tema-tema dalam syariat. Sebagai contoh, ikhlas, khusyuk, tawaduk, tawakal, takwa. Ini nak terjemah dalam bahasa Melayu boleh tak? Ikhlas nak terjemah dalam bahasa Melayu boleh tak? Takwa nak terjemah bahasa Melayu, dia agak kurang tepat. Kalau kita terjemah tawaduk dan sebagainya, kesemua itu adalah satu, kita boleh katakan satu term dalam agama yang dikekalkan dalam bahasa Arab. Yang dikekalkan dalam bahasa Arab. Yang kalau diterjemahkan dalam bahasa Melayu pun nampak kurang, apa dia panggil kurang feel lebih kurang begitulah. Contoh kurang feel ataupun tidak. Perbezaan dia ketara apabila kita sebut khinzir dengan babi. Benda yang sama. Tapi kenapa saya sebut babi orang marah lagi? Perangai ni babi, perangai khinzir okey lagi lah, orang tak bukan nak marah sangat kan. Dia kata ni perangai babi, marah dia. Macam tu juga bila kita sebut anak soleh. Doa anak soleh ni kita terus gambarkan dalam kepala kita apa dah? Oh, anak ni bekas ataupun pernah belajar tahfiz ya, pakai jubah ke, pakai kopiah ke, bila kita gambarkan sebagai anak soleh ataupun orang soleh. Bila saya sebut anak yang baik, kita takkan gambarkan dia adalah orang yang pakai kopiah. Kita tak gambarkan dia adalah orang yang pakai jubah, hafal Quran, tak. Betul tak? Bila sebut soleh, otomatik kita akan gambarkan dia
Sebagai, oh ini mungkin doa anak soleh ni, mungkin anak ni pernah belajar tahfiz kot. Kenapa kita gambarkan begitu? Term dalam bahasa Arab tu dia lebih. Padahal sama ya. Soleh dan baik sama. Khinzir dan babi sama. Sebab tu bila kita sebut ikhlas, khusyuk, tawaduk, ini satu term dalam bahasa Arab yang kita kekalkan supaya kita dapat rasakan dia punya aura tu. Tapi masalah dia, apabila guru yang mengajar, pada peringkat awal ditekankan benda-benda yang sebegini, ikhlas, khusyuk dan sebagainya, bukan pada tempat dia. Contohlah, orang yang baru nak masuk Islam, dia baru masuk Islam, baru ucap kalimah syahadah, dia datang jumpa tuan-tuan. Tuan-tuan dah Islam lama dah, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun dah Islam lama. Dia jumpa, dia minta supaya ajarkan saya tentang Islam. Ajarkan saya tentang bagaimana saya nak mendalami Islam. Apa perkara yang mula-mula sekali tuan-tuan akan ajar dia? Banyak orang salah dalam teknik ini. Dia ajar ngaji dulu. Dia ajar mengaji Quran dulu. Betul ke tak betul? Salah. Sebab apa salah? Itu tak wajib. Tak perlu lagi untuk dia tahu benda tu. First, yang perlu, yang wajib adalah apa dia? Bagi dia kenal Allah Subhanahu Wa Taala, tanamkan akidah yang kukuh. Bila pokok dah mantap, akar tu dah kuat, akar tunjang tu dah kata apa, dah mantap, kukuh, pasak tu dah betul-betul pasak, baru dia tak lari. Seperti mana yang dilakukan oleh Nabi SAW. Tanamkan akidah dalam hati Bilal bin Rabah, tanamkan akidah dalam Sumayyah, dalam Ammar, dalam hati Yasir dan sebagainya, sahabat Nabi yang peringkat awal memeluk Islam kan. Tanam akidah yang kukuh, barulah tak lari. Bilal bin Rabah kena seksa pun tak lari. Akidah dia tetap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tiba-tiba saya ajar dia ngaji, dia baru masuk Islam. Ajar dia baca qul huwallahu ahad, dia tak boleh nak sebut. Last kali 3-4 kali dia baca, apalah susahlah. Masuk agama aku balik, yang dulu lagi senang kan. Itu banyak. Sebab salah teknik dalam mengajar. Lagi satu, orang yang baru berhijrah, barulah nak dah Melayu, lama dah Islam, baru nak berhijrah, kemudian ditekankan kepada dia benda yang dia tak perlu. Contoh apa? Awak kena ikhlas dalam beramal, awak kena khusyuk di dalam solat, awak kena tawakal, awak kena tawaduk dan sebagainya. Dan sekali dia kata apa? Kalau dia tahu, dia kata ini bukan saya perlu, ini bukan yang saya perlu. Yang saya perlu adalah macam mana saya nak belajar akidah, macam mana saya nak belajar wuduk dengan betul, macam mana saya nak belajar solat dengan betul, macam mana Fatihah saya nak bagi betul. Itu yang perlu. Sebab tu kalau ada satu asar hadis daripada sahabat nama dia Ibnu Umar, kunna ghilmanan hazawiratan inda Rasulullah SAW. Ibnu Umar ni dia kata, kami dulu waktu budak-budak, apa yang mula-mula kami belajar waktu budak-budak adalah apa dia? Ta'allamna al-iman qabla al-Quran. Kami belajar akidah dulu, baru kami belajar Quran. Bila kami dah belajar Quran, setelah akidah mantap, barulah iman kami bertambah. Wa innakumul yaum, sedangkan kamu pada hari ini, ta'allamuna al-Quran qabla al-iman. Kamu belajar Quran sebelum belajar tauhid. Lepas tu bangga pula, aku dah khatam Quran 10 kali, aku dah boleh baca Quran, aku dah belajar tajwid, baca dengan baik betul. Oh, khalas, selesai. Dia ingat dia dah faham agama lah. Baru khatam baca, bukan khatam belajar. Khatam baca Quran baru 10 kali, kemudian dah kata dia dah pandai lah. Khatam itu adalah kulit, baru baca dengan betul. Banyak lagi, luas lagi ilmu Tuhan. Jadi apabila kita terlalu tekankan term yang saya sebut tadi, ikhlas, khusyuk, tawaduk, dikhawatiri dia akan jadikan itu sebagai poin untuk dia malas. Dia memang dah malas, kemudian kita tekankan dia ikhlas. Last kali kata apa? Tak ikhlas, dia tak payah semayang. Tak, dia memang semayang, malas semayang lah. Sama ya, tak ikhlas, semayang pun tak ikhlas. Aku tak semayang, sama ya, baik tak payah semayang kan?
pakai tudung pun tak ikhlas, sama ya, baik tak payah pakai. Macam mana dia boleh keluarkan kata-kata begini? Sebab mula-mula yang diterima adalah mesti ikhlas. Itu salah tu. Sebab mula-mula yang dia dengar, dia silap masuk kuliah, ataupun guru yang mengajar tu salah menyampaikan, kata mesti ikhlas dalam beramal. Sedangkan ikhlas itu saya sebut tadi, dia ada beberapa lapisan. Macam mana saya nak ikhlas kalau saya tak pernah buat langsung? Dia bukan seperti mana kita tunggu buah durian jatuh. Ikhlas bukan semudah ABC. Dalam beramal khusyuk bukan semudah ABC. Tunggu dia datang macam tu saja. Dia kena ada usaha, dia kena ada ikhtiar. Orang yang sembahyang 30-40 tahun pun belum tentu khusyuk. Tapi bukan bermaksud dia tak perlu solat. Sebab itu apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam hadis ini adalah wa ma yataqarrabu ilayya 'abdi bin nawafil hatta uhibbah. Mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala dengan nawafil. Nafilah, sembahyang sunat. Apa fungsi dia? Kita kena tahu fungsi dulu. Fadilat nanti kita akan cerita apa kelebihan sembahyang rawatib. Fungsi sembahyang sunat adalah yang pertama, mendekatkan diri kepada Allah. Kita dah jauh dah. Dah jauh dah dengan Tuhan. Macam mana cara pertama nak mendekatkan adalah dengan sembahyang sunat. Yang kedua adalah fungsi dia adalah menampal kekurangan di dalam solat fardu. Dah sembahyang fardu pun tak khusyuk dah, malas lagi nak sembahyang sunat, habislah. Tambah-tambah sembahyang seorang diri. Dalam mazhab Syafi'i, meskipun kedudukan sembahyang sunat ini, sembahyang berjemaah ini, meskipun sembahyang berjemaah dalam mazhab kita Syafi'i, dia tidak sampai kepada tahap fardu, tak sampai kepada tahap wajib. Itu pun kira okey lah tu. Sunat muakkad okey lah, fardu kifayah okey lah. Tapi ada imam yang mengatakan solat berjemaah itu adalah fardu. Jenuh dah. Kalau kita bermazhab Hanafi, aku tak mau mazhab Hanafi lah, aku nak mazhab Syafi'i. Hanafi kata wajib sembahyang jemaah. Berat, susah. Berat ataupun tidak berat, Nabi SAW isytiharkan nak bakar rumah. Abu Bakar nak bakar rumah kalau orang tidak hadir solat berjemaah secara sengaja tanpa ada sebarang keuzuran yang dibenarkan. Ini menunjukkan satu kekuatan orang Islam itu adalah di sebalik solat jemaah. Bahkan dalam hadis disebutkan, nak membezakan antara orang munafik ataupun tidak, tengok sembahyang subuh dan sembahyang isyak. Solat subuh nampak batang hidung tak? Solat isyak nampak batang hidung tak? Wa idza qamu ila salati qamu kusala. Sifat orang munafik ni sembahyang ni sembahyang malas, terpaksa. Sembahyang berjemaah juga, qamu ila salat qamu kusala, dalam keadaan malas, kaslan. Jadi kalau kedudukan memang berat. Sehingga bab solat ini memang berat. Sebab itu fungsi dia adalah untuk menampal kekurangan di dalam solat fardu. Solat fardu subuh, fardu isyak, fardu zuhur, tak kira lah solat fardu. Kita yakinkah solat kita tu dah sempurna tak? Sebab itu apa yang perlu dan juga apa yang kebanyakan kita beginilah. Ini bukan sindiran, bukan teguran, ini nasihat antara yang baik dengan yang tidak baik. Antara wirid yang telah diajar oleh Nabi SAW paling kurang selepas daripada salat fardu, istighfar 3 kali, la ilaha illa anta, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, itu Allahumma antas salam, kemudian ayatul kursi, kemudian tasbih, takbir dan tahlil. Tasbih, tahmid dan juga takbir. Apa fungsi dia? Nabi SAW mengatakan, siapa yang solat fardu kemudian selesai solat fardu, dia tidak berganjak daripada tempat. Tak berganjak tu janganlah kita faham. Kadang dia nak buat sembahyang sunat, ialah ba'diyah, kita duk ajar, kita
Malam ni pun tentang solat ba'diyah, qabliyah. Tapi tunggu sekejap. Tu. Tunggu sekejap, mana yang lebih afdal? Kita kena timbang. Itu panggil mizan. Dalam buat amal pun kena ada timbangan dia. Kita nak pilih yang mana dulu. Memang kita akan buat dua-dua. Tapi kita nak pilih yang mana dulu. Macam kita masuk dalam solat, masuk dalam masjid pada waktu sedang azan. Kita kena timbang. Timbang tu dengan apa? Dengan ilmu. Aku nak tunggu jawab azan dulu ataupun nak sembahyang sunat tanpa perlu tunggu azan. Nampak? Kena timbang. Tapi kebanyakan kita tunggu, berdiri, buat, tak melakukan tahiyatul masjid. Sedangkan dia lupa. Dia tahiyatul masjid, saya bagi tahu tuan-tuan. Tahiyatul masjid, sunat tahiyatul masjid 2 rakaat yang ringan tu, dia boleh hilang waktu dia dengan sebab kita berdiri lama ataupun kita duduk. Contoh, saya masuk ke dalam masjid, duduk tak lama pun sekejap, lepas tu bangun buat solat tahiyatul masjid. Tak boleh lah, habis, waktu sudah habis dengan sebab saya duduk. Habis dalam hadis Nabi SAW sedang khutbah Jumaat, tiba-tiba masuk seorang lelaki, dia duduk. Nabi kata, "Qum fasalli raka'atain." Bangun. Itu cepat masa dia. Kalau cepat masa dia antara duduk dan bangun, itu masih lagi boleh dilaksanakan tahiyatul masjid. Sebab apa Nabi suruh bangun? Sebab buat tahiyatul masjid dulu, kamu kena beri penghormatan kepada masjid. Kamu dah sekali sekala datang masjid. Tak? Bukan hari-hari datang masjid, sekali sekala datang masjid, kemudian berilah penghormatan kepada masjid dengan melaksanakan 2 rakaat. Macam tu juga orang yang musafir ataupun dia menempuh perjalanan, kemudian nak cari tandas, nak buang air. Dalam kepala otak dia fikir tak ada tempat lain. Apa dia? Masjid, petrol pump. Betul tak? 2 tempat. Kenapa masjid pilihan utama? Masjid bukan tempat buang najis. Masjid bukan tempat buang air. Tapi kenapa kepala otak fikir masjid? Masjid itu innama buniyal masjidu lima buniyalah. Kata Nabi SAW, masjid itu dibina adalah tujuan dia untuk dibina. Apa dia? Dirikan solat fardu. Semayang tak datang masjid, tapi bila nak buang air pergi masjid. Ini perangai buruk punya orang ni. Solat tak pernah datang, tapi bila nak buang air dia singgah masuk tandas masjid. Lepas masuk tandas keluar macam tu ya. Tak berikan penghormatan kepada masjid. Setelah dia mengotorkan fikiran dia, mengatakan masjid adalah tempat buang air. Masjid tak minta pun dia masukkan duit 50 sen, RM1 tak. Tapi sekurang-kurangnya lepas guna itu, sucikan balik. Setelah dia faham masjid itu adalah tempat buang air, sucikan balik dengan melaksanakan 2 rakaat. Itu sebagai apa? Tahiyatan lil masjid. Menghormati masjid. Sebab tu kita perlukan neraca dan juga timbangan. Nak tunggu jawab azan ataupun nak buat tahiyatul masjid. Kalau azan itu dah nak habis, tunggu. Contoh azan, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, dah sampai hayya 'alal falah, tunggu, berdiri jawab azan. Tapi kalau azan itu baru Allahu akbar Allah, jangan tunggu. Dah masuk masjid jangan tunggu habis azan. Ini dia tunggu. Dia tak tahu, memanglah jawab azan tu baik, tapi dia kena cari yang lebih baik. Itu dipanggil mizanul amal, timbangan amalan kita. Kita nak buat dua-dua. Macam mana kita boleh buat dua-dua? Habis sembahyang sunat, azan lagi masih ada lagi, jawab azan pula, maka dia akan dapat dua-dua. Itu kena beza. Ya. Okey, berkenaan dengan menggabungkan solat. Maksudnya adalah menggabungkan solat.
Gabungkan solat ini boleh. Macam kita gabungkan antara wuduk dan mandi wajib, boleh. Tak ada masalah. Gabungkan solat macam mana? Saya masuk ke dalam masjid. Apa yang saya buat adalah solat 2 rakaat. Ni saya masuk masjid lepas azan ni. Lepas azan saya masuk ke dalam masjid. Saya buat 2 rakaat qabliyah serta tahiyatul masjid. Gabungkan sekali, boleh. Ya. Niat dia dalam bahasa Melayu pun boleh. Aku sembahyang tahiyatul masjid dan qabliyah. Qabliyah apa? Qabliyah zuhur, qabliyah maghrib, tak kisahlah. Tapi qabliyah maghrib, ini juga timbangan kita perlu timbang ni. Antara qabliyah maghrib dengan ba'diyah. Qabliyah maghrib dengan ba'diyah maghrib. Kadang orang dia masuk masjid dah azan maghrib, dia buat qabliyah. Lepas habis maghrib dia cabut balik. Balik rumah pun tak buat. Jadi dia tinggalkan yang lebih baik, dia buat yang baik, dia tinggalkan yang lebih baik. Dia panggil tarkul afdal. Kenapa? Ba'diyah maghrib itu lagi muakkad berbanding qabliyah. Macam solat Jumaat dah. Dia datang solat Jumaat, datang solat Zuhur, dia buat qabliyah, tapi ba'diyah dia tinggal. Sedangkan ba'diyah itu lagi muakkad berbanding qabliyah. Sebab tu saya sebut tadi diperlukan ilmu untuk membezakan. Dia kena ada timbang tara, mizanul amal. Baik, kemudian ya. Okey, qabliyah kalau tak sempat kita boleh qada. Qabliyah kalau tak sempat kita boleh qada. Qada macam mana? Kita buat lepas pada tu. Dan kalau kita tengah solat, tiba-tiba iqamah. Idza uqimatis salatu fala salata illa al-maktubah. Dalam hadis Nabi sebut apabila iqamah sudah dikumandangkan, jangan pandai-pandai kita nak solat. Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Sempat lagi ikut aku buat qabliyah. Allah, jangan. Kenapa jangan? Adakah berdosa, adakah salah? Tak berdosa. Tetapi ada yang lebih besar daripada itu. Apa dia? Takbiratul ihram bersama imam sembahyang fardu. Tapi kalau orang yang sedang solat sunat, jangan dia batalkan. Jangan dia batalkan. Sebab ada beberapa, adalah 1-2 saya dengar video, dia kata kena batalkan. Salah. Batalkan solat dengan sengaja hukum dia haram. Jadi contoh dia tengah sembahyang sunat, kemudian iqamah, dia kena takhfif. Apa dia? Ringankan solat. Jangan baca panjang-panjang, cepat-cepatkan. Cepat-cepat supaya dia dapat masuk ke dalam saf dan supaya dia dapat mendapat takbiratul ihram bersama dengan imam. Itu semua perlu kepada ilmu. Akal tidak boleh bezakan mana baik, mana afdal, mana yang kurang afdal. Sebab itu yang membezakan adalah ilmu, bukan akal. Kemudian apa yang disebutkan oleh Nabi SAW daripada Ummu Habibah, hadis daripada Ummul Habibah Ramlah binti Abi Sufyan radhiyallahu taala anha, qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma min 'abdin muslimin yusalli lillah kulla yawmin 12 raka'atan. Tidak ada mana-mana hamba yang sembahyang 12 rakaat. 12 rakaat itu qabliyah ba'diyah campur sekali. Tatawwu'an ghaira faridah, sembahyang sunat selain daripada fardu. Illa banallahu lahu baitan fil jannah, kecuali Allah akan binakan satu rumah mahligai di dalam syurga. Ini fadilat ni. Ni fadilat. Bukan dapat pahala saja. Dapat pahala itu asing. Dapat pahala itu asing. Fadilat asing. Kita kena faham dua benda tu. Dapat pahala adalah ganjaran sebab dia buat solat sunat. Ini adalah extra bonus Tuhan bagi dekat dia. Baitan fil jannah, satu mahligai di dalam syurga untuk dia seorang yang buat solat sunat. Nabi melakukan solat sunat terutama ba'diyah di rumah.
Nabi buat di rumah pak dia. Tapi kita kalau yakin kita boleh buat di rumah, tak apalah. Kalau kita tak yakin kita buat di rumah, kita buat di masjid. Macam solat tarawih lah. Orang cakap macam mana? Nabi buat 8 sajalah. Nabi tak buat 20. Selepas tu Nabi balik buat di rumah. Kamu yakin kau balik buat di rumah? Dia perlukan kepada suasana, betul tak? Kita nak buat amal ni, terutamanya amalan sunat ni, perlu kepada suasana ni, dia akan bantu. Persekitaran dia akan bantu. Kalau tak ada suasana, environment kita tak bantu, kita tak boleh nak buat. Contoh dalam ramai-ramai manusia, kita seorang yang puasa Ramadan selama sebulan, boleh tahan tak? Tak boleh. Orang makan depan kita, kita tak boleh tahan. Macam tu juga kalau buat di masjid ni, banyak faktor yang boleh bantu. Tengok orang lain buat, aku pun nak buat jugalah. Nampak? Tengok orang lain ngaji Quran, aku pun nak ngaji jugalah. Tapi kalau balik di rumah, ada tak benda yang bantu? Tak ada. Benda-benda negatif banyak. Yang nak bantu kita tak ada. Sebab tu perlu cari suasana, cari persekitaran yang baik, cari kawan yang dapat bantu. Kawan dengan orang baik-baik, dia akan bantu kita. Walaupun kita tahu kita ni taklah baik sangat, kita bukan orang baik, bukan orang soleh, tapi kita cari bergaul dengan orang-orang soleh supaya dapat bantu kita. Jadi kelebihannya adalah Allah Subhanahu Wa Taala binakan satu mahligai. Satu peristiwa yang berlaku kepada isteri Firaun. Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan dalam surah Tahrim. Imra'at Firaun ini dia adalah orang yang beriman dengan Allah. Isteri Firaun ini adalah orang yang beriman dengan Nabi Musa, beriman dengan kitab Taurat. Tapi suami dia Firaun. Suami dia Firaun. Apa yang berlaku ni, dikatakan nama dia adalah Asia. Diseksa, dizalimi, digantung, dijemur tengah panas sebab dia ni ikut Nabi Musa. Lalu dia berdoa, Rabbi ibnili baitan fil jannah wa najjini min fir'auna wa 'amalih wa najjini minal qaumiz zalimin. Ya Allah, saya ni diseksa teruk sangat ni, saya nak satu je. Dia minta, Rabbi ibnili, binakan saya satu mahligai di syurga. Satu je. Ni Allah sebut dalam surah Tahrim. Binakan saya satu rumah dalam syurga. Semula tu dia doa, selamatkan saya daripada Firaun dan orang-orang zalim. Kalau saya mati pun tak apa, saya nak satu ya. Nak rumah dalam syurga. Dah lah, syurga tu satu dah. Kemudian ada mahligai satu. Ini dipanggil fadailul a'mal. Kelebihan ganjaran yang telah disebutkan oleh Nabi SAW sebalik amal yang kita lakukan. Tak ada orang yang berhak untuk merasakan dia ni adalah sempurna. Bahkan Nabi pun rasa tak cukup lagi. Inni la astaghfirullah fi kulli yawmin 70 marrah. Aku beristighfar, minta ampun kepada Allah satu hari 70 kali. Nabi SAW sebut satu hari 70 kali. Kalau kita bukan kata 70, mesti double ke, triple ke, mesti lebih pada tu. Mesti lebih pada tu. Habis kenapa Nabi SAW ni dia dah dapat yang disebutkan halawatul iman. Halawatul iman ni susah nak digambarkan ya. Contohnya macam benda yang manis. Benda yang manis ni sinonim dengan manis ni sedap lah. Sebab tu madu ni manis. Orang sebut madu-madu tu sebab sedap lah tu. Itu macam madu kan. Madu lain lah. Bukan madu lebah ni. Sedap. Sebab tu sinonim dengan benda manis ni adalah sedap. Nabi SAW kata, siapa yang dapat halawatul iman, dia rasa sedap dalam beramal. Tapi nak dapat tu perlu mujahadah lah, susah. Sebab tu orang beramal, orang sembahyang banyak tak rasa penat. Kalau ikut zahir memang penat, tapi dia rasa seronok, rasa sedap, rasa syok. Kerana dia sedang dalam keadaan asyik, kerana dia dah rasa manis tu. Macam orang dah rasa manisnya madu dengan orang yang belum lagi rasa, dia tak tahu nak gambarkan macam mana. Orang yang rasa sedapnya buah durian, dia tak tahu nak cerita dekat orang. Kena makan dululah, baru tahu sedap tak sedap. Kamu kena rasa dulu. Begitulah digambarkan oleh Nabi SAW 3 golongan
yang mendapat halawatul iman, kemanisan iman, kita akan sambung pada bulan hadapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma atina rahmatan min 'indika wa 'alimna min ladunka 'ilman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.